الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita baca surah Al-Kahfi ayat 101 hingga 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى
غمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم هو سيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد المناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضار ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم. Amma ba'du fa ya ibadallah. Sahabat-sahabat yang diridhai Allah, yang dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sangat-sangat saya kasihi. Alhamdulillah, setinggi-tinggi puji kepada Allah Ta'ala, setinggi-tinggi rasa syukur kepadanya atas segala nikmat, rahmat yang telah pun Allah limpahkan kepada kita
sehari lagi umur dipinjamkan, sehari lagi kesehatan tubuh badan diberikan, sehari lagi rahmat dicurahkan. Terima kasih wahai Allah, Tuhan yang maha baik. Alhamdulillah, insyaAllah hari ini kita menambahkan keberkatan dalam kehidupan, dalam umur, dalam masa yang berdetik. Yakni dengan sama-sama kita memperbaharui ilmu. Walaupun dah ada, walaupun dah tahu, kita memperbaharui kembali. Mungkin ada yang terlupa, mungkin ada yang tak ingat, mungkin ada yang hilang dari ingatan. Itulah kita yang dinamakan manusia yang selalu dengan sifat lupanya. Jadi alhamdulillah kita ada muzakarah ilmu. Muzakarah ini selalu memperingati. Apa yang lupa diingat-ingatkan. Apa yang lalai dikejut-kejutkan agar tidak terlalu hanyut dalam kelalaian. InsyaAllah kita akan menyambung dalam bab 10 sahabat yang dijamin surga. Masih lagi dalam pemerintahan Umar Al-Khattab. Yang mana sambungan hari ini pada muka surat 76. Memperbaharui undang-undang pentadbiran tanah. Betul tak? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada edisi lain yang lain muka surat? Tak ada? Ada yang lain tak? Alhamdulillah. Muttafaqun alaih. Jumhur ulama mengatakan 76. Memperbaharui undang-undang pentadbiran tanah. Perluasan kuasa Islam menuntut kepada Khalifah Umar untuk melakukan pembaharuan terhadap sistem tanah. Di Mesir, Syam dan Iraq misalnya. Segala tanah-tanah awam adalah menjadi milik kerajaan tempatan. Dan segala hasil dari tanah tersebut akan digunakan untuk membiayai kemudahan-kemudahan awam negara itu juga. Khalifah Umar juga menetapkan tanah-tanah yang dimiliki oleh penduduknya tidak akan dirampas. Tetapi ianya akan dikenakan cukai. Tentera atau umat Islam dari negara lain tidak dibenarkan mengambil tanah dari negara jajahan kecuali melalui pembelian. Ini berbeza dengan amalan-amalan sebelumnya di mana tanah-tanah akan dibahagikan kepada tentera yang menyertai peperangan. Kita tengok di antara undang-undang yang diperbaharui oleh Saidina Umar Al-Khattab. Apabila dia dapat menawan di antara negara-negara yang terbesar, yang mempunyai keluasan tanah yang luar biasa, di antaranya ialah bumi Mesir, bumi Syam, bumi Iraq. 3 tanah ni terkenal dengan permukaan tanah yang subur kerana mereka mempunyai hasil daripada sungai. Sungai Furat di Iraq. Sungai Furat di Iraq. Sungai Nil di Mesir. Sementara jazirah ataupun wilayah-wilayah Syam, tempat lalunya Sungai Furat dan Sungai Nil. Menyebabkan 3 negara ini adalah negara yang paling subur permukaan tanah dia. Dari segi hasil tanaman dia, dari segi hasil galian dia, paling subur. Jadi apabila Saidina Umar Al-Khattab dapat menguasai bumi-bumi yang kaya dengan hasil tanaman dia, dengan hasil bumi dia, dia tak hampah. Macam kerajaan sebelumnya. Contoh dia, zaman pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, kalau negara itu dapat ditawan, dia akan ambil bumi dia, akan ambil tanah tu. Kembali kepada kerajaan. Termasuklah waktu zaman pemerintahan Rasulullah SAW. Sebab di dalam surah Al-Anfal diceritakan tentang harta ghanimah. Apabila kita dapat menawan negara tu, maka seluruh isi dalam negara tu dapat kat kita. Maka Rasulullah akan membahagikan tanah-tanah tersebut kepada tentera-tentera Islam yang turut sama berjuang. Kalau yang gugur syahid, Rasulullah akan bagi kepada waris sebagai harta pusaka.
Begitu juga pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Di antara negara yang dapat dikuasai, dapat ditakluki, maka segala harta yang dimiliki termasuklah orang dalam tu, maka menjadi hamba. Nah, orang dalam tu jadi hamba. Dan harta-harta tu semuanya pulang kepada kerajaan, pemerintah. Dan tentera yang menakluki negara tu akan dapat pembahagian. Sebab Al-Quran mengharuskan, Al-Quran menghalalkan. Harta ghanimah boleh ambil. Ghanimah ni maksudnya apa? Harta rampasan perang. Hasil daripada berperang, kita dapat merampas harta. Termasuklah karya-karya negeri-negeri, negara-negara. Bila mai sampai kepada pemerintahan Saidina Umar Al-Khattab, dia perbaharui undang-undang. Adakah kerana dia tak setuju dengan pemerintahan Rasulullah ataupun dia menentang pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq? Tidak. Tapi dia nak memperelokkan lagi. Dia nak memperelokkan lagi cara pemerintahan Amirul Mukminin. Ini bukan dia menafikan pemerintahan Rasulullah tak elok. Tak. Dia tahu Rasulullah ini terlalu berkorban untuk rakyat sampai baginda wafat kosong. Tak ada apa harta. Habis. Nah, hari kewafatan baginda pun seluruh harta milik baginda semuanya dijadikan wakaf. Habis tak ada apa. Begitu juga zaman Abu Bakar As-Siddiq. Rakyat masih lagi ada yang kebuluran. Miskin yang amat sangat. Bila mai sampai kepada pemerintahan dia cuba nak buat satu pembaharuan di dalam undang-undang. Dia fikir dia di antara pemimpin yang bijak lah. Macam mana dia nak keluarkan diri penduduk-penduduk atau umat yang ditakbir itu daripada keadaan miskin yang amat sangat. Yang sampai kebuluran, tak ada apa nak makan. Dia nak cuba keluarkan mereka itu. Bila dah dia boleh tawan di antara negara-negara besar seperti Mesir, Syam dan Iraq ni, bermakna rakyat tu di bawah jajahan dia lah. Di bawah tanggungjawab dia. Jadi lagi besar negara yang dia tawan, lagi besar rakyat dia, lagi besar tanggungjawab dia. Setiap hari dia di antara pemimpin yang melakukan solat istikharah, memohon petunjuk kepada Allah cara macam mana yang dia nak buat. Cara macam mana yang dia buat. Akhirnya Allah Ta'ala mengilhamkan kepada dia negara-negara besar yang subur hasil buminya yang dia jajah, tanah tak payah rampas. Kerajaan tak payah ambil. Tetapi kita kenakan cukai tanah. Tanah tu hak rakyat punya. Rakyat usahakan, rakyat usahakan atas nama rakyat, tanah dia pun sendiri, dia kenakan cukai. Cukai tahunan. Macam kita duk bayar cukai tanah tu. Dia kenakan cukai tanah. Daripada hasil bumi tu, dia suruh mereka buat tanaman. Kalau tanah yang tak digunakan, maksud dia, kalau biar naik semak samun, dia tengok dalam berapa tempoh masa. Lebih daripada 12 bulan. Lebih daripada setahun. Kalau tanah itu tidak diusahakan, dia akan rampas. Jadi rakyat sayang kepada tanah tu. Dia pun usahakan. Dia nak suruh rakyat rajin. Aku dah tak rampas tanah hampa. Hampa usahakan. Jangan duduk nak tadah saja rezeki jatuh daripada langit. Ada hasil bumi, buat. Bumi ni, kalau kita berbudi dengan dia tu, pemurah kan dia? Pemurah. Pemurah daripada Allah Ta'ala menumbuhkan daripada perut bumi. Kita tengok, biji cabai sebiji je kita ambil, kita tanam. So, dia nak kelak sebiji saja ke? Dia kelak kaya. Itu biji cabai, kita tak cerita dengan biji beras. Yang kita tanam daripada 1 jadi 700. Jadi Umar Al-Khattab ni dia nak ajak rakyat di negara-negara yang dia jajah itu mengusahakan tanaman. Dia cuma ambil cukai saja setahun sekali. Tanah tu aku tak rampas. Walaupun zaman Rasulullah dulu, Rasulullah ambil. Rasulullah ambil. Tapi dia tak ambil. Dia kata hampa usahakan sendiri dan hasil daripada tu hampa jual lah. Dan zaman dia ni, dia buat wang siling. Menteri pertama, pemerintah pertama yang buat wang siling adalah dia. Bijak dia. Walaupun tak bulat macam kita lah ni.
kan tak ada mesin yang canggih nak bagi buat bulat. Walaupun bengkok keledok je kat tepi dia tu. Nah, tapi dia boleh buat kepingan siling. Tapi siling perak. Siling perak lepas tu main baru sikit. Dia buat siling tembaga. Hebat dia nah. Hebat. Sampai ke zaman kita lah ni siling tak apa nak laku. Oh. Baru ni saya pecah tabung. Nak pergi tukar duit 5 dik. Siapa pun tak mau. Kedai mana tak mau. Apakah duit 5 sen dah tak ada harga no? Oh tak, dia tak mau, tak mau. Tak mau, kami tak mau. Bagi saja pun tak mau. Bagi saja mau. Tak tahu lah dia nak buat macam mana dengan siling 5 dik. Kata orang Pulau Pinang. Tak buat apa dengan siling. Tapi kita tengok nak zaman pemerintahan Umar Al-Khattab ni. Dia diilhamkan oleh Allah untuk mencipta siling. Daripada siling tu menjadi tukaranlah kepada barang-barang dagangan. Beli barang dengan menggunakan siling perak. Apa yang hampa tanam, pemajuan. Kalau kata tak ada pembeli, bagi tahu kepada khalifah. Pasal apa tak mau beli? Dia bertanggungjawab. Kalau ada jualan yang tidak laku, bagi tahu kepada khalifah. Jadi ketika ini petani tak susah. Kalau kata tak boleh jual, boleh makan benda tu. Boleh makan. Yang mana sebahagian besar petani pada zaman Saidina Umar Al-Khattab ialah petani gandum, buah delima, buah anggur, buah kurma. Itu memang boleh makan benda tu. Bukan dia jual cabai Melaka. Bukan dia jual cabai Melaka, pedas bersin. Mampulah kalau jual tak laku nak kena makan tu dah. Jadi depa hasil daripada bumi tu hasil yang makan boleh kenyang. Dan tanaman tersebut di antara yang paling masyhur yang berada di bumi Iraq iaitu tanaman jagung. Maka tanaman-tanaman tersebut dikenakan zakat pula. Zakat itu, harta zakat itu pulang kepada Baitul Mal. Dia buat pula Baitul Mal. Sampailah pada satu masa dia panggil Saidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia kata, wahai Abu Hurairah, aku nak lantik hang jadi gubernur ni. Dah sudah pula Abu Hurairah ni sebenarnya dia bagi satu mandat waktu dia mula-mula jadi khalifah. Dia bagi satu mandat kepada Abu Hurairah, tugas hang cari hadis Rasulullah, kumpul hafaz. Kerja Abu Hurairah. Dia dah meriwayat berapa ribu hadis. Lepas tu Umar Al-Khattab suruh dia cari di mana-mana juga kumpul dan hafaz. Sebab apa? Nak dibukukan agar hadis itu tak hilang. Kerana dia kata, aku pernah berjanji di hadapan Rasulullah ketika mana baginda ada. Satu hari aku datang kepada Rasulullah. Waktu malam dia kata, aku bermimpi bertemu dengan baginda SAW di satu padang yang luas berwarna hijau. Baginda duduk dalam pakaian yang cantik, putih bersih. Aku datang kepada Rasulullah sambut aku dengan kedua-dua belah tangannya. Ya Allah, kata Umar Al-Khattab, rindunya aku walaupun baru tadi berpisah. Malam mimpi Rasulullah, rindu lagi. Dan dalam mimpi tu dia kata, baginda mendepakan kedua-dua belah tangan memeluk aku dengan erat. Dan dalam bisikan baginda berpesan kepada aku untuk terus mengasihi umat. Umar Al-Khattab ni dia ada firasat dia hebat. Firasat dia ni kita kata gerak hati dia hebat. Dia menangis. Umar Al-Khattab menangis dalam mimpi dan bila dia tersedak daripada mimpi, kesan tangisan masih bersisa pada wajah dia. Dia bangkit, dia menangis. Isteri dia tanya pasal apa menangis. Dia beritahu, dia mimpi begini. Dia mimpi Rasulullah. Duduk di satu padang yang luas. Cantik padang tu, warna hijau. Rasulullah pakai putih, bersih. Wajah Rasulullah cantik, ceria. Rasulullah depa tangan dua-dua belah, sambut dia, peluk dia dengan erat. Bisik suruh jaga kemaslahatan umat. Habis awak menangis. Mimpi seronok kot. Kenapa menangis?
Kata Rasulullah nak pindah di antara alamat Rasulullah nak wafat. Ni yang dia menangis sangat tu. Walhal masa ni baginda sakit pun tak lagi tau. Nabi pun sakit tak lama tau. Jadi keesokan paginya dia pergi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dia jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Ya Rasulullah." Dia pegang kedua belah tapak tangan Rasulullah. Nah, dia pucuk ke kedua-dua belah tapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambil dia menangis, dia tak abang mimpi dia tak cerita pasal mimpi dia. Lepas tu, kenapa wahai Umar, kata Rasulullah bila tengok dia menangis waktu dia mengucuk telapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa wahai Umar? Dia kata, saksikanlah olehmu wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, wahai kekasih Allah, engkaulah yang paling aku cintai selepas diri aku, dia kata. Rasulullah peluk dia sambil tepuk bahu dia. Rasulullah katakan kepada dia, wahai Umar, tidak sempurna iman seseorang itu. Maknanya tidak sempurna macam mana? Kalau hang buat tahajud sepanjang hayat hang, kalau hang bersedekah seluruh harta hang di jalan Allah, kalau hang syahid fisabilillah beratus kali pun, belum lagi sempurna keimanan engkau. Selagi apa? Selagi mana aku tidak dikasihi melebihi daripada segala-galanya, melebihi ibu bapanya, melebihi anak isterinya, melebihi dirinya sendiri. Jadi masa mula Rasulullah kata, jikalau selagi aku tidak dikasihi melebihi ibu bapanya, kata Umar, engkau yang paling kukasihi melebihi ibu bapaku, melebihi ahli keluarga. Engkaulah yang paling kukasihi melebihi ahli keluargaku, melebihi anak isteri. Engkaulah yang paling kukasihi melebihi anak isteriku dan melebihi dirimu sendiri. Yang ini dia terdiam. Sebab tadi dia kata, engkaulah yang paling kukasihi selepas diriku. Dia terdiam. Oh, dia tak kena, dia kata. Bermakna iman dia belum sempurna. Iman dia belum sempurna. Jadi dia tukar lafaz dia di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saksikanlah olehmu ya Rasulullah, hari ini bermula daripada saat ini aku berada di hadapanmu, disaksikan oleh para malaikat dan Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui, engkaulah jasad yang paling kucintai melebihi diriku sendiri. Maka Rasulullah pun kata, sempurna sudah iman. Iman yang ada pada Umar Al-Khattab sudah sempurna apabila dia mengasihi Rasulullah melebihi diri dia sendiri. Jadi dia kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kita ni umat manusia biasa. Andainya ketiadaanmu nanti, bagaimanakah aku nak tunjukkan kecintaanku kepadamu? Contoh macam kita lah ni, kita tak hidup pada zaman adanya jasad Rasulullah. Macam mana cara kita nak tunjuk kecintaan kita kepada Rasulullah untuk menjadikan iman kita sempurna? Maka kata Rasulullah, buatlah apa yang aku perbuat. Mana ada hadis lah. Hadis itu adalah perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah hadis. Sebab tu bila mana dia awal-awal dilantik menjadi khalifah, dia panggil Abu Hurairah, hang cari hadis sebanyak mungkin, hang kumpul sebanyak mungkin, kita bukukan. Kita bukukan. Kita buat agar ia menjadi pegangan umat hingga sampai kiamat. Jadi tak? Jadi tak? Jadi. Ini hasil dia ni. Yang ni daripada usaha dia. Berapa juta umat manusia yang hidup dan yang telah mati menggunakan hadis sebagai pedoman hidup. Itu hasil dia. Tengok pahala dia, no? Mencurah-curah, tak berhenti lagi. Dengan sebab tu dia suruhlah Abu Hurairah buat kerja tu. Bila Abu Hurairah diberi mandat ni,
Dia pun carilah. Dia cari-cari dan Sayyidina Umar Al-Khattab ni akan selalu mai dekat dia. Hari ni dapat hadis baru dah. Sebab mereka kan berdampingan dengan Rasulullah bukan 24 jam. Jadi ada sahabat lain yang dapat. Ada sahabat lain yang dapat. Bila Abu Hurairah baca, aku dapat hadis ni. Yang dapat daripada siapa? Aku dapat daripada sekian-sekian. Hang baca sat? Bila baca hang tak, aku ada. Dia akan sebut, hantar sini aku ada. Peristiwa ni aku ada. Dia akan kata, apabila dia tak ada, dia akan dengar sungguh-sungguh dan dia akan beramal sungguh-sungguh bila dia tak ada. Sampailah kepada satu masa, kata Abu Hurairah, aku mendapat satu hadis yang agak pelik. Dia kata, pelik hadis ni. Daripada siapa? Huzaifah Al-Yamani. Okay, Huzaifah Al-Yamani ini terkenal dengan seorang sahabat. Dia meriwayatkan hadis pelik-pelik. Sebab di antara sahabat yang paling alim, Huzaifah Al-Yamani ini paling alim. Kalau kata Umar Al-Khattab itu alim, dia lagi alim. Kerana ia dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu ilmu yang nampak ke depan. Kasyaf kita panggil Huzaifah Al-Yamani ini. Ada yang sahabat tak nampak, dia nampak. Sebab apa? Rasulullah ni dia punya sabdaan berkias. Abu Hurairah ni bila mana Umar Al-Khattab kata, hang baca hadis tu, dia macam teragak-agak nak baca. Aku takut sat lagi hang marah. Pasal apa aku nak marah? Dia kata, aku rasa hadis ni terlalu pelik. Pelik macam mana? Okey, dia pun baca. Huzaifah Yamani kata, aku dengar Rasulullah kata, umat Islam ini akan ditimpa fitnah yang amat besar di dalam beragama. Dan fitnah itu akan meleret sampai kiamat. Dari segi akidah. Dan dia kata hari ni, sekarang ni, kita tak dilanda lagi fitnah tu. Sebab fitnah tu berada di tembok. Satu tembok yang kukuh. Dan oleh kerana ganasnya fitnah itu, tembok tu akan runtuh. Sekarang masih lagi ditahan oleh satu tembok yang kukuh. Dan tembok itu akan runtuh. Bila pecahnya tembok tersebut, maka dia akan menular kepada seluruh umat manusia hingga sampai kiamat. Jadi Abu Hurairah bila dia baca macam tu, kata Umar, jom kita pergi rumah Huzaifah Yamani. Huzaifah Yamani ni, dia hantar ke negeri Madain. Jauh ni. Tapi Madain. Jom kita pergi. Jauh taklah jauh sangat. Lebih kurang macam 35 km nak pergi jalan kaki. Macam lah nak pergi, jauh kita pergi rumah dia Asad. Lalu ni kita ada kereta tekan minyak, pergi sampai. Dia nak pergi jalan kaki. Aku baru sudah baca hadis. Ajak pergi Lalatu juga. Lalatu juga dia ajak pergi. Pergilah rumah Huzaifah bin Yamani. Sampai dah rumah Huzaifah bin Yamani, dia kata, hang baca sah hadis ni. Huzaifah kata, betul yang nak dengar? Aku nak dengar sendiri dari mulut hang. Baca sah. Dia baca. Dia bacalah. Tentang umat Islam yang akan dilanda fitnah yang amat besar. Tapi hari ini belum lagi sampai kerana ia sedang ditahan oleh satu tembok yang kukuh, yang kuat. Dan tembok tu akan pecah. Lepas tu dia kata kepada Huzaifah Yamani, dia sambil, dia dengar kata-kata daripada Huzaifah Yamani tu, dia tidur. Dia tidur di atas tanah dengan keadaan kedua-dua tangan dia. Macam Rasulullah suka tidur di atas lambung kanan, berbantalkan lengan. Badan dia lagi kerekot. Sampai kata Abu Hurairah, sampai nampak dia tak jadi bentuk Umar. Dia gerun dengar hadis tu. Pasal apa? Pasal dia faham. Abu Hurairah ni tertanya-tanya, pasal apa yang dia teruja sangat dengan hadis tersebut. Dia kata, wahai Huzaifah, hang tahu kan tafsir kiasan di sebalik kata-kata Nabi SAW.
Aku tahu, kata Huzaifah. Hang tahu kan apa dia tembok besar tu? Aku tahu. Itulah engkau, wahai Amirul Mukminin. Tembok tu dia. Yang belum pecah. Tapi akan pecah. Maksud akan pecah tu, dia akan mati dibunuh. Tafsiran ataupun takwil daripada hadis kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu yang dia jadi kerekod. Dia bergerun dengar. Fitnah apalah yang akan melanda umat manusia. Dia kesian dekat umat manusia. Takut tak boleh nak halang diri daripada menerima fitnah. Kita lah ni, kita nak halang pun kita tak tahu benda tu betul ke tak betul. Dia masuk mai dalam rumah kita. Dia masuk mai dalam beg. Dia masuk mai dalam poket. Dalam handphone. Nah? Dia masuk, kita buka, kita baca. Kemudian kita tertanya-tanya, betul ke? Sahih ke? Tak sahih ke? Betul tak? Zaman kita tak ada Rasulullah. Kita tak ada Khulafaur Rasyidin. Kita tak ada tabi'in. Kita tak ada tabi'in. Kita ni duduk pada zaman yang sedang menularnya fitnah yang amat besar. Yang Islam berpecah kepada beberapa pecahan. Sampai 100 pecahan. Nama Islam tapi syirik. Nama Islam tapi menyembah berhala. Nama Islam tapi mengutuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama Islam tapi melaknat para sahabat. Nama Islam tapi melaknat para ahli bait. Punya banyak fitnah. Kita ni tak tahu nak ikut yang mana satu, ya Allah. Ha? Allahu Akbar. Inilah fitnah sedang melanda. Benar apa yang Rasulullah kata kepada Huzaifah al-Yamani. Dia kata kepada Huzaifah, aku nak balik lah. Bila dia dengar macam tu, aku nak balik lah. Dia tak ajak dah Abu Hurairah balik. Tadi dia ajak Abu Hurairah pergi. Nak jadi saksi dengar. Ini dia tak ajak dah. Dia berjalan balik. Abu Hurairah ni ikutlah dia dalam keadaan berlari-lari anak. Sebab apa Abu Hurairah berlari-lari anak? Abu Hurairah ni dia rendah perang dia. Umar kan terkenal dengan tinggi. Kalau naik kuda pun, kaki dia sampai ke tanah. Ha? Orang kaki panjang berjalan dengan orang kaki pendek. Kalau nak hambak lah, dia pun pula berjalan ikut sunnah. Sunnah Rasulullah kan, Rasulullah berjalan laju macam turun bukit tu. Lagilah kawan tu kena hambat. Ha? Sampailah dia kata turun, sementara nak sampai ke Madinah tu, ada satu lembah. Sampai di lembah tu, nampak banyak kawanan unta. Banyak kawanan unta. Sometime lepas ni lah. Lepas dia balik ni, bila jumpa banyak kawanan unta, adalah orang duk jaga pengembala. Dia kata, dia seronok tengok unta gemuk-gemuk. Dia seronok, dia suka. Sebab apa? Sebab binatang pada zaman dia pun subur. Bukan saja bumi, tapi subur. Lepas tu kita kan kalau tengok ni siapa punya tu, gemuk-gemuk, elok-elok unta ni. Banyak. Daripada anak sampai mak, sampai pak, sampai tok nenek. Unta tu. Nah, banyak. Jadi dia tanyalah kepada pengembala unta tu. Pengembala unta ni kenal dia. Nah. Dia kata unta ni milik Abdullah bin Umar Al-Khattab. Anak dia punya. Oh, megahlah bapak tengok. Anak dia ada unta. Banyak. Subur, gemuk-gemuk. Nah. Berkembang biak. Tu dia tanya kawan yang tukang ni lah. Dia bagi upah kat hang banyak mana? Dia nak tanya anak tu bagi upah banyak mana? Dia kata dia bagi dekat aku. Kalau kata beranak unta ni, yang anak tu dia berpawah dengan aku. Tu yang kita kata sistem pawah tu. Lah ni ada lagi ke tak ada? Allah Alam lah. Mungkin. Kalau kata dia tak menjeruk tapi dia akan pawah dengan aku. Kalau kata ibu tu beranak 2, satu dia bagi kat aku, satu dia punya. Sistem pawah. Dia kata bagus-bagus. Dia kata bagus. Dia kata ni aku nak abang, sat lagi jangan bawa balik ke kandang. Hantar semua pergi Baitul Mal. Pula dah. Hantar semua pergi Baitul Mal. Jadi hak yang tukang jaga ni, takut kat Amirul Mukminin yang punya tegar ni, semua ke
Semua kecuali hang punya, hak yang bawah dia tu punya. Hak lain semua hang tak pergi Baitul Mal. Sat lagi kalau Abdullah bin Umar macam mana? Suruh dia jumpa aku. Dia ni pun ikutlah hak yang dia punya bawah tu dia bawa balik ke rumah. Hak yang lain semua tak pergi Baitul Mal. Jadi dia kena pihak Allah dekat tuan dia seorang pekerja yang jujur. Dia pergi dah dekat Abdullah bin Umar. Ayah hang perintah suruh hantar pergi Baitul Mal semua. Pula dia kata, nah awak lah kena hantar ke semua. Pergi jumpa ayah dia. Jumpa wahai ayah dia kata. Betul ke? Semua kawanan untaku telah pun engkau ambil diletakkan di Baitul Mal. Ya, betul kau ambil. Awak ambil, dia kata, tak ada satu pun wang negara yang aku gunakan untuk beli unta tu. Aku seorang peniaga. Abdullah bin Umar. Peniaga dan periwayat hadis yang paling masyhur, paling banyak kan? Yang kita baca hadis an Ibnu Umar kan? Dialah Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Tak ada satu pun dia kata, aku tak guna langsung harta negara. Pasal apa rampah? Dia kata, kaya dia awak rampah. Dia kata, aku tak mau. Dia kata, sat lagi. Bila unta ni dia tak ada akal, dia akan pergi makan di tempat lain. Bila nak pergi makan, orang tu kata apa? Biar pergilah. Yang tu, anak Saidina Umar punya, biar dia makanlah pokok-pokok kayu orang lain. Orang tak berani nak marah. Pasal unta tu, anak Umar punya. Jangan kacau. Itu, anak Umar punya tak apalah, cakap-cakap dia nak makan kebun anggur bang sebelah pun tak apa. Aku tak mau. Dengan sebab tu, hang jangan ada apa-apa harta. Sampai tahap tu nak. Lepas tu pindah anak tu tak mahu duduk. Tak boleh duduk bawah pemerintahan ayah dia. Dia rampas dengan harta anak pindah pun dia rampas. Kalau kita tengok pemerintahan hari ni bagi anak pinak kaya kan. Dia tak boleh. Jangan ada. Jangan ada. Lepas tu, dia panggil Abu Hurairah. Dia kata lah ni, aku rasa selesai dah kerja hang kumpul hadis. Apa hadis? Mada aku nak hantar hang pergi Bahrain. Hantar pergi Bahrain pula. Buat apa? Pergi jadi khalifah di Bahrain. Suruh pergi jadi gubernur di Bahrain. Abu Hurairah kata, aku tak mahu. Awak tak ambil aku sayang nak tinggal Rasulullah. Aku selama hayat aku tak pernah berpisah dengan Rasulullah. Kan Abu Hurairah ni dia rumah dia dalam Masjid Nabawi tu. Celik mata nampak Rasulullah, celik mata tengok rumah Rasulullah, celik mata tengok bumbung Rasulullah. Jadi dia tak mau. Dia tak mau. Pergi dia kata, bawa lah Islam. Dia kata. Aku hantar semua sahabat pergi merata dunia, dia kata. Bawa Islam. Hang pergi, dia kata. Di Bahrain, Abu Hurairah ni susah hati. Kalau hang nak, amalan hang lebih berlipat kali ganda, ambil jawatan yang aku nak bagi. Lepas tu, Abu Hurairah ni tak apalah, terimalah. Dan Amirul Mukminin cerita, tengok aku hantar Bilal pergi ke mana, aku hantar Amr bin As pergi mana, semua tu. Beribu-ribu kilometer daripada Madinah. Nak mati tak mana pun boleh mati. Jadi, rindu macam mana pun balik mai. Setahun sekali kan mereka kena declare kata yang mereka ada banyak mana. Hal ehwal negara mereka apa jadi. Setahun sekali balik mai. Jumpa Rasulullah dia kata. Dan aku tahu baginda selalu hadir dalam mimpi apa. Jadi dia kata tak apalah. Dia terima jawatan di Bahrain. Dia bagi 3 syarat pula. Mula hang paksa dia suruh terima. Lepas tu bagi 3 syarat kepada Abu Hurairah. Syarat pertama dia kata, hang jangan berniaga. Jangan berniaga. Kenapa dia kata? Pasal apa aku tak boleh berniaga? Habis nak kerja apa? Dah lah, kena jaga hamba rakyat. Dah, aku bagi dah gaji dekat. Hang jangan berniaga. Apa-apa jangan terlibat dalam bidang perniagaan. Kerana, dia kata kalau hang berniaga, orang akan mai beli dekat hang dengan harga yang paling istimewa. Hang akan lebih teruja dengan harga dunia melebihi harga akhirat. Hang akan ditawarkan dengan keduniaan sehingga hang lupa
akan kemewahan akhirat yang kekal. Jangan berniaga. Syarat yang kedua, hang dilarang menerima apa-apa hadiah. Dah jadi menteri kot. Dah? Menteri besar. Hadiah apa tak boleh terima. Hang kemungkinan daripada jawatan menteri ni, hang akan menerima jawatan lain. Hang akan jadi CEO yang tu. Hang akan jadi pengerusi yang ni. Untuk syarikat ni, hang akan jadi penaung. Hang akan jadi penasihat. Bukan sekadar jadi menteri. Dan hang akan terima gaji pula kat situ. Hang diharamkan. Tak boleh. Jadi makna dia tak boleh buat. Dia tak boleh buat macam lo ni hak yang kan. Nah, sampai boleh buat satu apa dia? Tempat hak yang hadiah daripada kau ni dapat, hadiah daripada kau ni dapat. Don. Boleh buat koleksi punya banyak. Nah. Kereta saja dia terima berapa puluh biji. Kita pergi tengok kereta, Allahu Akbar. Berpuluh-puluh biji. Nah. Ni Menteri Wakanda. Okey. Seterusnya, maaf kalau saya tersentuh mana-mana hati sekadar bercerita tentang syarat Umar Al-Khattab. Kemudian, apa dia syarat yang ketiga? Syarat yang ketiga, hang jangan ambil apa-apa harta milik tanah penduduk di Bahrain. Suruh dia kerja, beli balik dekat mereka apa yang ada. Cuma ambil lah cukai sahaja. Cukai tahunan. Yang tu hang bawa balik mai kat Baitul Mal. Bila dah kata macam tu, Abu Hurairah kata aku nak mati dah. Mana dia tak mati? Aku nak mati dah. Aku tak mati. Hang tak mati ke? Tak mati. Betul dia tak mati sungguh-sungguh. Dah lah hang paksa aku jadi khalifah. Lepas tu bagi syarat punya ketat pula tu. Tak niaga tak boleh. No? Terima hadiah tak boleh. Ambil apa tanah sikit pun tak boleh. Aku nak pergi duduk kat mana? Aku tak mampu lah. Aku tak mampu lah. Duduk di sini lah, tak apa aku bukukan hadis. Walaupun susah. Sebab satu perkataan pun kalau tersilap, kalau Rasulullah tak kata, kita kata Rasulullah kata, kita dianggap pembawa fitnah. Apa aku jaga ni? Nah, hantarlah orang lain pergi. Itu dia hantar orang lain. Dan tak sebab apa? Sebab jawatan itu ditolak oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Aku tak sanggup, dia kata, nak jadi seperti mana engkau jadi. Itu yang kata dia ni, selepas daripada Abu Hurairah tolak tawaran dia ni, dia tidur tak berlapik dah. Dia tidur atas tanah terus. Tidur atas tanah tu. Satu hari, dia didatangi oleh tetamu kehormat. Delegasi kita kata. Mai daripada Rom. Mai nak tengok khalifah. Tengok khalifah hampa. Bila sampai di depan rumah dia, dia ada di luar rumah. Dia tidur di atas tanah lah. Dengan berbantalkan lengan. Siapa yang bawa? Abdullah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah yang bawa mai. Masa ni Abu Ubaidah bin Jarrah dah habis dah sesi penggal menjadi khalifah di Palestin. Balik mai dekat dia. Macam ni, yang ni lah. Amirul Mukminin. Yang ni ke? Biar betul. Dia ni bila mana dengar orang duk bercakap-cakap, dia bangkit duduk. Di pakaian dia, di rambut dia, di sebelah pipi dia ni masih ada kesan-kesan debu tanah. Bangkit duduk. Lepas tu Abu Ubaidah bin Jarrah bagi tahu kita ada tetamu kehormat daripada Parsi, mai beberapa kumpulan. Nak jumpa dengan Amirul Mukminin. Dia kata, panggil masuk. Dia bangkit, dia gabus. Tanah yang terdekat daripada tubuh badan dia tu, dia masuk. Itulah yang dirakamkan di antara delegasi Arab yang datang menziarahi dia.
ada 17 tampalan pada pakaian dia. Dengan baju penuh debu tanah. Dia pun tanya dia, yang ni, betul ke yang ni Amirul Mukminin? Ya aku. Pasal apa tidur atas tanah? Pasal apa tidur atas tanah? Kenapa tak tidur atas hamparan? Dia kan ni ada sarir, ada katil. No? Dia kata Rasulullah tak tidur atas katil. Rasulullah tidur di atas daun tamar yang dianyam. Sehingga berbekas badan baginda. Menangis. Nangis. Sebab dia terbayang belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbirat-birat. Berbekas daripada daun tamar. Nah, bekas lidi-lidi dan tak itu. Makhluk paling agung kekasih Allah Ta'ala tak tidur di atas katil, di atas hamparan yang empuk. Baginda tidur di atas daun. Aku bukan semulia baginda untuk tidur di atas daun. Malahan aku lebih hina daripada baginda. Tanahlah tempat aku. Allahu Akbar. Dia bagi tahu kepada rombongan terhormat daripada negeri Parsi. Sampailah negeri Parsi ni, negara Parsi ni kata, patutlah keadaan bumi yang dijajah oleh Umar Al-Khattab ini subur lagi kaya. Kerana pemimpin dia terlampau zuhud. Hati dia bergantung kuat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hidup dan mati dia untuk Allah dan juga Rasul. Dia kata, andainya kamu inginkan kepada kemuliaan Allah, tinggalkan kemuliaan di kalangan manusia. Jangan harap pujian daripada manusia. Jangan sesekali mengharap kemuliaan yang diangkat oleh manusia. Kerana ia akan membinasakan kamu. Tetapi tuntutlah kemuliaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala akan memuliakan kamu. Jadi dia kata macam tu lah. Sebab tu dia kata, aku tak malu dengan penampilan pakaian aku yang sebegini. Aku tak malu dengan keadaan tubuh aku yang tidur di atas tanah sahaja. Kerana aku juga akan kembali ke perut bumi. Itulah Umar Al-Khattab. Lepas tu dia bagi tahulah tujuan apalah. Wakil-wakil daripada Parsi ni mai, dia kata kami bawa zakat. Zakat tahun tu adalah di antara zakat yang terakhir lah, tahun terakhir. Cukup banyak dia dapat. Dari segi binatang ternakan, dia juga dapat dari segi hasil bumi, tumbuh-tumbuhan, tanaman. Dia juga dapat daripada satu lagi galian emas. Bermula daripada pemimpin yang adil, yang tawaduk, Allah Ta'ala terbitkan emas daripada perut bumi. Ada di bumi Iraq. Dia mai daripada perut bumi Iraq. Masa ni minyak tak keluar mai lagi. Lepas tu lah ni Iraq terkenal dengan telaga minyak dia. Hebat. Pasal apa? Itulah di antara punca dia tak rampah. Tanah-tanah milik rakyat dia tak rampah. Dia bagi balik. Hampa usaha, hampa kerja, kekayaan itu ambil hampa. Hampa bayar zakat saja mai kat aku. Hampa bagi cukai saja mai dekat aku. Tak payah duk ambil harta siapa-siapa. Kemudian sikit lagi, boleh tak sikit lagi? Boleh no? Kita nak cuti setahun ni. Pembaharuan dalam bidang ekonomi. Banyak pembaharuan yang dilakukan oleh Umar bagi mengalihkan pendapatan kepada rakyat dan juga negara mengikut kehendak Islam. Kadar dan sistem cukai telah diubah. Cukai yang dikenakan mengikut jenis tanaman yang ditanam. Dia yang ukur. Dia yang ukur banyak mana hampa tanam, banyak mana yang hampa nak kena bayar. Kalau kata berapa, macam kita sebut kilo lah. Kalau zaman Saidina Umar dia sebut kati ataupun cupak. Mud. Berapa cupak yang kamu perolehi tanaman tu, maka berapa saja yang kamu nak kena bayar. Dia suka sendiri. Sukatan tu dia yang buat. Syarat-syarat yang menyusahkan rakyat dan tidak adil akan dihapuskan.
Beliau juga sering bertanyakan kepada golongan-golongan zimmi. Apa dia golongan zimmi ni? Orang bukan Islam untuk mengetahui sama ada cukai yang dikenakan membebankan mereka. Dia akan buat lawatan daripada negara kepada negara yang mana yang ditakluki. Dia bertemu dengan zimmi ataupun disebut kafir zimmi. Kafir ni ada dua kafir harbi dengan kafir zimmi. Zimmi ni maksud dia jinak. Jinak. Harbi ni wajib diperangi. Zimmi ni dia duduk dalam negara Islam. Dia patuh dan taat kepada undang-undang Islam. Tapi dia kena bayar cukai. Cukai tahunan. Jadi dia tanya, puak-puak kafir zimmi ni, dia bagi dia bebas beragama, tapi hampa jangan bangkang pemerintahan Islam. Dia tanya, adakah cukai yang dikenakan ini membebankan? Dia kata cukup adil. Kami selesa. Jadi di antara yang disantuni ialah kafir zimmi. Sementara kafir harbi memang dia akan perang. Inilah langkah yang dilakukan oleh Umar sebelum perkara ini diperbaharui. Kesemua ini menyebabkan pungutan cukai menjadi cekap dan pembendaharaan negara bertambah. Beliau juga turut memajukan sistem pertanian dengan membuka tanah-tanah baru dan juga mengadakan projek pengairan yang mana ianya boleh dilaksanakan di Mesir dan di Iraq bagi menambahkan hasil pertanian. Kita tengok di antara kehebatan dia, dialah yang buat terusan. Lah ni kita masih menggunakan terusan tu apa? Tu kepala paik yang masuk dalam mai dalam rumah tu. Hasil daripada buah pemikiran cendekiawan Islam yang hebat ni lah. Dia buat sistem pengairan. Dia pengairan daripada bumi Mesir, yang subur daripada Sungai Nil, dia bina terusan. Dia bina terusan tu, Sungai Nil itu yang menghubung ke Laut Merah. Kan Sungai Nil akhirnya dia mengalir ke Laut Merah. Hasil daripada Laut Merah tu adanya tangkapan nelayan pula. Jadi dia buat pengairan ini, yang mana pengairan ini dibina atau kita panggil terusan lah. Terusan itu dibina siap dalam masa 1 tahun. Panjang terusan tersebut 78 km kalau mengikut kiraan hari ini. Masih ada di bumi Mesir, masih terpelihara sejarah walaupun tak digunakan, tapi dia tinggal kesan sejarah yang dibina oleh terusan yang dibina oleh Saidina Umar Al-Khattab. Dia sendiri turun, dia sendiri pantau. Pasal apa? Tak boleh harap kat kontraktor, dia kata. Dia solak kat dia lebih. Kontraktor kata kami tak makan. Atas pula. Atas kata kami dapat sikit. Ke atas lagi. Atas berdek atas. Lalah di bawah dapat banyak mana? Banyak tu. Pasal apa? Berlapis-lapis baru nak turun mai ke bawah ni. Tahun tu kata dapat berapa banyak projek ni? 70 juta. Tak apa. Aku ambil 20 juta, 50 saja buat turun mai. Mai kat nombor 2. Dia pun nak jual 20 juta. Turun mai. Turun mai lagi. Lalah bawah tu, sejuta. Oh, sejuta besar tu. Sejuta. Tak apa, aku ambil 500,000. 500,000 lagi bagi kat mereka. Mai hak yang tengah, hak bawah, hak nak pergi buat kerja tu, tinggal kat dia 500,000. Yang asal daripada 70 juta. Kau rasa dia nak bagi perhabis 500,000 tu. Dia bagi 100,000, 400,000 lagi dia punya. Itulah di antara penyebab kenapa Saidina Umar ni dia setiap projek dia sendiri turun. Dia duduk di situ terus. Setahun dalam tempoh pembinaan. Pasal tu dia perintah 12 tahun. Kemajuan yang dibina oleh Umar Al-Khattab amat hebat. Bila sampai di Iraq, dia buat terusan macam tu juga. Saya tak pernah sampai bumi Iraq. Dan ada kesan dia tinggal satu tiang tu punya besar lah. Ditinggalkan sebagai tanda itulah kekuatan empayar Saidina Umar Al-Khattab. Masih berdiri kukuh, teguh berapa puluh orang nak buat tiang yang sebesar. Kalau kata kita ukur dengan flat 5 tingkat tu sama tinggi tu. Dialah sama-sama yang turun buat. Nak buat pembentungan yang punya hebat daripada bumi Iraq tu nak dialirkan. Dia ambil lah sungai Furat.
Itu kehebatan yang dilakukan oleh Saidina Umar Al-Khattab. Alirlah terusan itu ke kampung-kampung yang sungai tak lalu. Nah, kampung ni sungai tak lalu, buat terusan, bagi sampai. Untuk apa? Untuk suburkan tanaman. Maka jadilah muka bumi di antara Mesir dan Iraq itu muka bumi yang paling-paling subur. Pandai tak? Alhamdulillah ya Allah, bijak sungguh. Allah Ta'ala bagi dekat dia nah, sebab tu dia di antara pemerintah yang paling lama. Nah. Kemudian pembaharuan dalam bidang sosial. InsyaAllah dengan izin Allah. Nah, dengan izin Allah. Kan saya kata kita nak cuti setahun. Setahun. Tahun depan pula lah no. Tahun depan pula lah. Nama saja setahun. Tak lama mana pun kan. Hari ni berapa bulan? 22 kan? 8 hari lagi tahun depan lah. Betul tak? 8 hari lagi tahun depan. Dengar kata cuti setahun. Nah. InsyaAllah nah. Kalau Allah Ta'ala simpan kita. Minggu depan tak ada no. Minggu depan tak ada. Minggu lagi sekali pun tak ada. Kan saya kata saya cuti setahun. InsyaAllah lepas daripada tu kita ada naik. Lepas daripada tu insyaAllah kita ada. Lepas daripada kuliah di sungai, di Batu Mau. Kata nak, sebab Batu Mau itu tak ada. Nak. Lepas daripada kuliah di Batu Mau insyaAllah. Mungkinlah Kak Rosmah nanti buat pula jadual baru. Jadi kita cuti untuk sementara waktu. Kalau Allah Ta'ala rezekikan umur untuk kita, Allah rezekikan kesihatan untuk kita, kita akan sambung kisah 10 sahabat di Jamin Syurga. Tetapi seandainya saya tidak ada rezeki duduk di sini, mana saya mati, carilah guru untuk menyambung pelajaran. Jangan tinggal, okey? Ramai guru muktabar yang jauh lebih hebat daripada hamba ini. Oleh itu saya mohon maaf atas segala kesilapan saya, kekurangan saya, kecacatan dan kecelaan diri saya ni. Sesungguhnya itu adalah nafsu diri saya sendiri. Yang indah, yang baik, yang sempurna itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda dipanjangkan umur, izinkanlah ya Allah untuk kami bertemu lagi dalam kisah hidup 10 sahabat. Walau kita mungkin tak boleh jadi seperti mereka, tetapi sekurang-kurangnya kisah mereka berbekas di hati. No? Berbekas di hati. Kita sendiri boleh nilai, no? Macam mana pemimpin hari ini dan pemimpin yang dididik oleh Nabi SAW. Kita sendiri boleh faham fitnah yang dikatakan oleh Huzaifah bin Yamani daripada hadis Rasulullah SAW. Kita tengok hari ini Islam, macam-macam jenis Islam, no? Macam-macam jenis. Dia main lagu Wahabi, dia main lagu Syiah nah. Allah, takutnya bimbang, kita takut. Kita ni nak ikut siapa? Nak ikut yang mana? Mana satu betul? Mana satu salah? Nah, mudah-mudahan kita teruslah berpegang dengan Al-Quran dan hadis sahih. Wallahu a'lamu bishawab. Ada soalan? Ada soalan? Ya, saya. Okey. Isteri Umar Al-Khattab. Di antara isteri, nama dia Luhiyah. Yang paling masyhur. Nah, yang paling masyhur isteri dia, nama Luhiyah. Dia mula-mula berkahwin 1. Kemudian dia tambah lagi 1. Hingga menjadi 4 orang isteri. Dia ada 7 orang anak. Tapi saya tak kenal 3 lagi isteri tu. Cuma yang paling masyhur nama Luhiyah. Nah, Luhiyah. Dan di antara isteri itu melahirkan 7 orang anak. Dan dalam 7 orang anak tu ada seorang anak yang lahir daripada hamba dia. Hamba dia. Makna dia mempergauli hamba dia. Nah, kerana mengharuskan tuan menggauli hamba perempuan. Sebab Rasulullah pun ada kan seorang isteri yang Mariatul Qibtiyah. Kan? Nabi Allah Ibrahim ada juga kan? Siapa dia? Sayyidatina Hajar. Nah,
daripada hamba perempuan menghasilkan anak. Bukan kata pergaulan yang haram nah, tapi pergaulan yang halal. Wallahu a'lam. InsyaAllah ada rezeki kita akan sambung perbicaraan tentang dia. Mungkinlah kisah-kisah saat-saat syahid dia nah. Macam mana saat-saat kewafatan dia. Dia pergi jumpa dengan Sayyidatina Aisyah. Dia nak beli tanah dalam Raudhah untuk dia dikebumikan di sebelah Nabi SAW. Sesudah dulu nak, yang baik itu datangnya daripada Allah, yang lemah dan kurang adalah daripada diri saya sendiri. Untuk hari Isnin dan Selasa ada lagi kuliah nak. Kuliah terakhir hari Isnin di Surau Muttaqin, perhilitan dan kemudian hari Selasa last di Taman Iping nah. InsyaAllah kita cutilah. Cuti hujung tahun. Nah, saya tahu banyak yang nak pergi makan angin. Anak-anak pakat balik mai. Nah, nak buat nasi lemak kat cucu ke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa 'amalan mutaqabbala wa taubatan nasuha wa shifaa'a min kulli da' wa tijaratan lan tabur. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa 'amalana minar riya' wa alsinatana minal kadhib wa 'ayunana minal khiyanah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzabal qubur wa qina adzabal mahsyar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal